dah diterjemahkan akhlak Muslim tu kan. Itu dalam tu semua dicerita pasal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok beberapa siri Nabi dengan orang sekitar dia kan. Satu ketika Nabi solat. Kemudian adalah orang jemaah belakang. Kemudian lama Nabi solat. Sujud. Dia sujud. Tak bangun-bangun. Kan? Kalau kita macam ni, kalau tak imam sujud lama. Dia terpakak sikit. Ni tak imam tidur ke apa. Ini Nabi solat, sujud lama. Lepas tu bangun. Kan? Sudah solat, Nabi, sahabat pun tanya, apa pasal lama sangat sujud? Kan? Dia kata sebab ada budak-budak, ada Hasan ataupun Hussein, cucu Nabi, duduk main atas belakang. Kan biasa tuan-tuan, kalau solat kat rumah kan, cucu pun naik, anak pun naik atas belakang. Kan? Kalau kita macam mana anak naik atas belakang? Ni, tangan slow-slow, nak cubit. Itu batal tuan-tuan. Batal solat. Batal. Sama saya ada Kifayatul Aqwam dalam kitab. Kalau kita solat, lepas tu kita nak letak kunci ataupun kita nak alihkan. Ni Allahu Akbar. Kita turun, kita niat nak alihkan barang. Faham tak? Mari kita sama-sama ni. Allahu Akbar. Kalau kita niat daripada atas, dalam kitab Kifayatul Aqwam, itu batal. Sebab kita dah niat dan pergerakan tu di luar perbuatan solat. Jadi hati-hati kalau nak letak spek ke, nak alih kunci ke kan. Tapi kalau berlaku spontan tak apa. Jadi nak ceritanya Nabi tadi, dia lama sujud, bila nak angkat, bila sudah solat tu sahabat tanya, sebab apa lama sangat sujud? Dia kata, aku biarkan budak-budak sampai puas dia bermain atas belakangku. Budak-budak bila dia puas, dia akan turun sendiri. Kan? Subhanallah, kita kata tengok macam mana akhlak Nabi dengan budak kecil. Kan? Kalau kita saya pernah tengok tuan-tuan, tapi di airport lah. Anak dia kecil lagi. Lepas tu dia bermain dekat kedai tu ada macam patung yang letak baju tu kan. Jadi anak dia ni tertolak patung tu, jatuh patung tu. Kan? Jatuh je, tercabut tangan sikit gitu. Dia ambil anak dia pang depan saya. Tu subhanallah. Ayah dia dengan spontan pang. Sebab dia malu. Padahal patung pun bukan ada nyawa pun. Saya angkat, saya peluk tu subhan. Kita pula budak kena tampar, kita rasa nak menangis. Jadi kita kata ini manusia hari ni. Kan? Manusia hari ni. Sebab tu Nabi jadi teladan. Kan? Pernah masuk surat khabar, seorang isteri kena tampar dengan suami dia, tu cabut ken ni tuan-tuan, kena pergi KPJ. Sebab apa jauh sangat manusia hari ni? Sebab mungkin dia tak tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi layan budak-budak. Kan? Begitu juga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dia khadam Nabi, orang suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Anas ini dia ambil sebab kabilah dia kalah perang. Bila kalah perang, syariat kita boleh ambil harta rampasan dengan orang-orangnya sekali. Jadi Anas ini salah seorang. Kan? Tapi Anas ini walaupun dia budak, khadam Nabi, bukan jadi orang gaji Nabi. Bila ayah dia ada duit, ayah dia mari jumpa Nabi. Dia kata, aku nak ambil balik anak aku. Aku akan bayar berapa kamu minta. Kan? Nabi kata, kau pergilah jumpa Anas. Panggil Anas, balik. Kan? Apa berlaku? Ni ayah kandung tau. Pergi jumpa ayah Anas, pergi jumpa Anas bin Malik. Ajak balik. Anas kata, aku tak mau. Tak nak balik. Aku nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Walhal Nabi tuan dia suruh buat tu, buat ni, macam-macam dia. Kan? Jadi ayah dia tanya, sebab apa tak nak balik? Sebab dia kata, walaupun dia ni orang gaji, budak suruhan, tapi semenjak aku duduk dengan Nabi walaupun tuan dia tidak pernah mengarahkan dia apa-apa pun. Kan pelik. Seorang tuan, seorang majikan tak pernah arah orang. Bahkan kalaulah Anas tersalah buat, contohlah Anas buat pecah barang, ada keluarga Nabi nak marah, Anas pasal pecah barang, Nabi akan protect. Nabi akan kata, barang ini kalau ditakdirkan oleh Allah pecah sekarang, pecahlah. Kita nak marah apa ke orang? Subhanallah. Sebab itulah orang tak nak berganjak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi banyak lagi lah
kisah-kisah Nabi dengan orang tua, dengan wanita, dengan anak-anak kan. Jadi tuan-tuan, apabila kita banyak bincang pasal Nabi ini, maka akan bertambahlah kasih sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi waktu isyak dah masuk. Jadi insya-Allah dalam lain-lain kesempatan kita akan sambung lagi sirah-sirah Nabi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan walaupun kita dah 1440 tahun berjauhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih ada dua peluang untuk jumpa Nabi, iaitu melalui beri salam kepada Nabi kalau ada keizinan ataupun rezeki untuk ziarah Masjid Nabawi, sebab situ ada jasad Nabi, dan juga kita boleh jumpa Nabi melalui mimpi. Dan mimpi ini Allah beri peluang pada semua orang kan, pada semua orang kan. Tinggal lagi macam mana. Sebab orang-orang zaman dulu banyak cerita yang boleh jumpa Nabi dalam mimpi kan. Jadi Nabi ini seorang tokoh yang sangat-sangat penting, terutama di Padang Mahsyar nanti. Dengan Nabi lah kita akan diberi syafaat uzma, syafaat yang besar. Sebab itulah kita kena sentiasa ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyakkan selawat ke atasnya. Dan itulah sedikit sebanyak yang boleh kita sebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.